motivasi. Ayah menidakkan kebolehan motivasi itu. Sebab itu saya fikir tentang hal ni. Dia kena ada persinambungan, keberterusan. Balik nanti tuan-tuan apa nak buat. Yang pertama sekali anak-anak ni, tuan-tuan tadi Dr. Hassan cerita tentang Al-Falah. Sepatutnya lah tuan-tuan, runding dengan isteri, runding dengan anak. Rumah kita mulai daripada malam ini, bagi tahu isteri, bagi tahu anak, adalah rumah yang menyanjung budaya Al-Falah. Yang luar daripada paksi Al-Falah, tinggalkan. Apa yang luar daripada paksi Al-Falah? Misal, di rumah tak ada budaya membaca. Adakan budaya membaca? Saudara-saudara, saya yakin, cuba saudara buat dalam 40 hari ini. Bapa membaca, mak membaca. Kesan kepada anak kita lain. Mak tak baca, ayah tak baca. Kesan kepada anak kita lain. Nombor satu. Nombor dua. Saudara, bapa yang selalu cerita ilmu, mak yang selalu cerita ilmu, anak akan selalu cerita ilmu. Nombor tiga, apa yang nak buat di rumah kita? Persekitaran di rumah kita mesti ada persekitaran disiplin ilmu. Artinya di rumah kita terbayang disiplin ilmu. Susunan-susunan buku membayangkan ilmu. Almari-almari ada buku membayangkan ilmu. Apa yang diisi oleh almari-almari rumah kita? Pinggan mangkuk, akopal, akorok, Pyrex, Tupperware, Corningware. Yang tak ada underwear je. Betul. Tapi rumah saya almari macam ni ada, tapi dalamnya buku lah tuan. Yang wear ni itu di tepi lah. Itu kita kena buat. Kalau misal rumah anak kita tak nampak sambungan library di rumah, bayangkan mereka cuti sebulan setengah pada bulan 11, pada bulan 12. Sebulan setengah tak nampak susunan buku. Sebulan setengah jauh daripada susunan buku. Sebulan setengah tak nampak tuan-tuan rangkaian rak-rak buku. Jadi dalam kepala mereka rak-rak cerita Cina, rak-rak Syahrukh Khan, rak-rak Semester Sen. Itu dia. So itu tuan-tuan, kita kena bina ni. Rumah kita mesti menjadi satu juzuk daripada sekolah. Kalau sekolah ada whiteboard, rumah ada whiteboard. Kalau sekolah ada marker, rumah ada marker. Kalau sekolah ada buku, rumah ada buku. Kalau sekolah ada pengajaran, mak bapak jadi tenaga pengajar di rumah. Kalau sekolah ada tegur menegur, mak bapak tegur menegur anak. Kalau sekolah ada disiplin, mak bapak ada disiplin. Kalau sekolah ada jadual, mak bapak ada jadual di rumah. Kalau sekolah ada jadual pelajaran, di dalam rumah kita anak-anak ada jadual pelajaran. Kalau rumah ada komputer, kalau ada kemampuan, di rumah ada komputer. Kalau rumah ke sekolah ada boleh internet, email, dekat rumah ada internet, ada email. Barulah ada sambung. Ini kalau kat rumah kita yang ada bantal. Padahal bukan tak mampu. Kebanyakan orang Melayu mampu. Tapi mampu. Tumpuan kemampuan tu tak betul untuk membina anak-anak. Minta maaf lah saya sebut ni. Jadi sebab itu tuan-tuan tak bersambung lah. Macam kita bagi tadi ceramah, beria-ria kita bagi ceramah, berpuluh-puluh kita bagi ceramah tadi. Tuan-tuan petik lah. Petik apa mauduknya, apa matannya. Syarahnya tuan-tuan boleh buat sendirilah. Syarahnya sesuai dengan keadaan tuan-tuan. Tapi kalau misalnya mauduk pun tak ada, matan pun tak ada, syarah pun tak ada, kita buat 10 kali lagi majlis ini tak mendatangkan apa-apa lah. Jadi maknanya pada saya, ingat tak tuan-tuan tadi ada 3 kumpulan yang penting untuk berjaya anak-anak. Pertama ialah ibu bapa, kedua ialah guru, ketiga ialah para pelajar. Kemudian daripada Puan Hasinah Haji Ahmad. Oh, ini saya ucap terima kasihlah pada Puan Hasinah. InsyaAllah. Saya ingat wakil rakyat tadi. Saudara-saudara, sebenarnya Puan Hasinah tadi tidak mengemukakan cadangan tapi ulasan sebenarnya. Dia mahukan jadi pelajar-pelajar kita menjadi model kepada pelajar, model syakhsiyah, model kepribadian. Dan dimahukan juga cadangan supaya dia menyebut tadi tentang bahasa Inggeris, bahasa Arab, pertuturan, supaya praktiknya itu pun saya bahasa telah sentuh. Dan saya ucap terima kasihlah kepada Puan Hasinah. Kemudian yang keenam daripada saudara Awang Muhammad. Dia kata murid-murid tua, cadangan supaya murid-murid tua
Muhammadi ini datang untuk mengadakan program seperti ini. Oh, baguslah tuan-tuan, bagus. Cukup bagus. Apa yang kita buat sekarang ni, senarai semua sekali murid-murid tua. Tu saya yang lama-lama dah tak ingat. Yang dah terlalu tua, sekolah ni buka tahun 37. Saya rasa dia dah bersyarah kat Liang Lahat dah. Tak payahlah tu. Tuan-tuan ambil murid-murid yang dah keluar universiti, bekas murid 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, maksudnya sekarang ni umur mereka dalam 34, 35 begitu. Orang-orang ni prime age ni. Tuan-tuan tengoklah. Ada setengahnya general manager, ada setengahnya managing director, ada setengahnya kat universiti. Senaraikan. Saya rasa tuan-tuan bagikan satu video ni. Bagikan satu video malam ni. Tuan-tuan jemput mereka dengan memberi mereka satu video malam ni. Boleh ke? Mana yang buat video ni? Bagi dia video malam ni, katakan kita nak buat second program, nak jadikan saudara motivator yang pertama, nak gantikan Dr. Hassan. Jadi insyaAllah lah, saya rasa terangkan sikit, bagi surat. Kalau dia ada kat Kota Baru, pergi rumah dia. Kalau dia ada apa, hantar email dekat dia, hantar gambar dalam email, hantar gambar dekat dia, gambar-gambar pada malam ini yang dia ambil. Saya tengok banyak tadi anak-anak ambil gambar. Tak tahulah kau dah ambil gambar bunga ni, tak ambil gambar saya. Jadi inilah dia. Saya sokong. Saya sangat sokong. Bahkan tuan-tuan dan perempuan, kalau misalnya yang berjaya ni bercakap, situasi dia berjaya. Sekolah dia berjaya. Kantin dia berjaya. Bilik asrama dia duduk dulu, dia boleh berjaya. Suasana yang sederhana ni, dia boleh berjaya. Saya rasa dia lebih efektif rasanya untuk menyampaikan, mengangkat martabat adik-adik dia yang sedang belajar ini. Kemudian tu, daripada pelajar tadi, dari segi concern kepada kecemerlangan syakhsiah peribadi ini, memanglah tuan-tuan ya, kita ni, saya walau macam mana pun pada anggapan saya, memanglah pelajar tadi yang menyoal tu standard tinggi, standard akhlak dia tinggi, kan? Mungkinlah terpancar dalam diri dia, kan? Cara dia, cara duduk dia, cara berjalan dia, cara bercakap dia, cara makan dia, cara tidur dia, cara baring dia, cara layan guru dia, cara belajar dia. Saudara-saudara, sebab itu yang disebut oleh Puan Hasinah tadi, kita ada model-model. Kena ada model-model ni, the living model, the practical living model. Di antara anak-anak 2,700 ini, cuba kita punya target, tiap-tiap 50 orang satu model. Tiap-tiap 50 orang satu model. Satu kelas satu model, satu kelas satu model, satu kelas satu model. Model syakhsiah yang boleh disebut namanya, model syakhsiah yang boleh disebut kebanggaan kita menyebutnya, model syakhsiah yang kita nak hampir dengan cara dia. Ni kita kena buat ni. Saudara-saudara, inilah yang dinamakan, insya-Allah kita bagi tuan-tuan dalam kalangan pelajar-pelajar ni, ada namanya the distinguished students. Distinguished student ni dalam bahasa Melayunya kira-kira pelajar yang bermartabat. Dia pun seronok kalau dia pilih begitu. Jadi kita latih dia latih. Apa dia? You must become the living model to the youngs. Living model to those in Form 1, Form 2 and Form 3 and Form 4 and Form 5. Boleh buat. Tak semestinya dia ketua murid dia lain. Kadang-kadang kita pilih ketua murid bukan dasar syakhsiah. Ada dua, memanglah syakhsiah merupakan salah satu daripada kriteria, tetapi ada kriteria lain. Dia cergas dalam persatuan, dia cergas dalam perbahasan, dia cergas dalam carahan, dia cergas dalam hal-hal publik. Tetapi khusus tentang syakhsiah ni, ada distinguished core of student, distinguished core of students yang akan dibentuk insya-Allah supaya adik-adik faham. Jadi tak payah digambarkan, tak payah disyarahkan. She is the working model, she is the practical model, she is the living model. Ini yang kita nak, saya rasa boleh buat tuan-tuan. Khusus permodalan mengenai syakhsiah kepribadian ini. Jadi saya rasa ialah tentang bagaimana mencorakkan pelajar-pelajar syakhsiah pelajar ini. Rasa saya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan setuju dengan saya, amat malanglah bagi ma'had, dua-dua ma'had ini kalau hanya mendapat melahirkan manusia yang mencapai 11 A1. Kalau mereka misalnya derhaka kepada mak, derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada orang tua-tua, derhaka kepada guru, saya tak mau tengok pelajar yang begini. Saya nak 11 A1. Pada masa yang sama akhlaknya 11 A1. Akhlak dengan gurunya 11 A1. Akhlak dengan Allahnya 11 A1.
akhlak menjunjung martabat kerasulan kenabian Nabi